Saya. Pinjam iPad cucu. Pak Ida tak ada hari ni. Oh, no ada. Dia saya dengan sini. Saya datang awak. Tapi ramai duduk belakang. Pendek lah tak cukup inci dia. Patut diri satu berapa cm kurang sikit. Macam. Dah ada kertas. Pak Ida buat kertas. Ya. Yang selai itu di mana? Tak ada. Mana itu? Okey. Kita mula Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabin nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa qina wa la tahrimna wa asarna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ambil sikit buku ni ya. Sekejap. Tak tabung. Lo letak pinjam. Kita bawa kan. Habis kalau dia angin tajam mana? Angin tajam nanti. Satu ya, dapat-dapatnya hari ini kok ya. Tidak. Ada Ada masalah dia apa ni? Ustazah Bushra mute.
Dia telefon dia apa, Ustaz? Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Network out dah tak ada dah. Ustazah tak ada dah. Network tak ada? Tak ada. Ustazah dah tak ada dah dari di ni. Okey, sekejap kita tengok. Sekejap, Okey. kita tengok. Ha. Okey. Okey, terima kasih. Network tak ada. Dekat pakai data ni. Okey. Pakai data saya. Okey, dah nampak dah. Boleh. Boleh dah. Alhamdulillah boleh nampak dah. Alright. Okey. Ni macam mana? Macam mana nak pin balik sayang? Oh, tekan gambar lepas tu dia keluar tu Okey, dia okey. dia Sekejap, sekejap. pin dia tu tekan pin. Saya dah tengok Ada ya. kan? Ya, ya. Dia tekan gambar dia keluar menu drop down dulu. Lahir tahun baru dah mana nak fikir betul. Baik-baik dia tak kira. Ya benar lah. Okey. Wajib tekan sini. Tekan balik. Oh, gitu. Dia kadang-kadang nampak dia teliti. Kena dua. Nama apa? Nita. Kadang lupa. Minta maaf Nita, lupa. Okey. Baru ni tahu lakukan ibadat yang seperti sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Dia kata perbanyakkan melakukan sujud. Maksudnya kita solat lah, kan? Perbanyakkan melakukan sujud dalam solat kerana tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah mengangkat darjatmu atau darjat dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Jadi banyak melakukan solat sunat merupakan salah satu sebab yang agung bagi masuknya seseorang ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak masuk syurga bersama Nabi Muhammad, banyakkan sujud. Sama ada sembahyang sunat, sembahyang fardu tu memanglah dah wajib dah. Sembahyang sunat tu tambahkan. Jadi hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ka'ab Aslami radhiyallahu anhu an Abu. Ia berkata, aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawakan air untuk kalian berwuduk dan keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kalian beliau sallallahu alaihi wasallam dia bersabda sal tu mintalah. Nabi minta kan, masa nak dulu kan ada mana ada baik, tak ada baik, jadi air itu diangkut.
Jadi sahabat ni angkut air dan keperluan-keperluan lain lah. Macam selipar, bawa. Kemudian awraira zalik. Apakah ada yang lain? Maksudnya nak lain-lain lagi ke? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku dalam memperbaiki dirimu dengan cara memperbanyakkan sujud. Jadi solat tatawuk tu merupakan amal sunnah yang dilakukan badan yang paling utama setelah jihad dan ilmu mempelajari. Solat tu salah satu daripada amalan-amalan yang disunatkan tatawuk dan dia dilakukan paling utama selepas jihad. Maksudnya kita sekarang ni tak ada jihad kan. Jadi kita banyakkan solat. Dan banyak penikmatan pun menghadiri majlis-majlis ilmu. Belajar. Ini berdasarkan hadis Nabi Thauban radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walam tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Istiqamah beliau umum, namun beliau tidak akan mampu menghinggakannya, dan ketahuilah bahawa paling baik amal beliau adalah solat kalian, dan paling baik amal kalian adalah solat, dan tidak ada yang dapat menjaga wuduk kecuali orang mukmin. Kalau kita nak solat, kita mestilah berwuduk kan. Maka sentiasa berwuduk. Kalau kita sentiasa berwuduk, yang dampingi kita adalah malaikat. Malaikat kata, ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia. Dia minta dengan Tuhan, Allah. Jadi kalau malaikat tidak pernah melakukan kejahatan, tiba-tiba dia minta diampunkan dosa-dosa kita. Jadi sentiasa berada dalam suci bersih wudhu. Dan berdasarkan hadis Jabir ni radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi kita tak sempatkan. Kalau sempat, kita solat dulu sunat di rumah, lepas tu baru di masjid. Itu sebaik-baiknya. Sebab takut jadi jadi rumah kita tu kubur. Kalau kita tak jadikan dia tempat solat, sekali-sekali lah bersemayang lah. Macam-macam tahajud, kita solat di rumah kan, ataupun solat wudhu, solat di rumah. Yang kadang tak sempat tu solat sebelum rawatib tu, solat sebelum dan selepas solat fardu tu. Nak cepatkan, kita kena pergi masjid cepat, kita tak sempatlah nak solat di rumah. Sampai situ lah tu kan. Sampai situ dulu lah. Sikit-sikit sebab kita nak sikit lain pula.
Surat 9 ni. Surat 9 tanda. Okey. Lepas tu satu lagi baru ni saya dengar ada ustaz yang kata dengar. Tak boleh. Daftar. Okey, Pat. Okey, Pat. Okey, boleh dah. Gambar tak ada pula. Gambar pula tak ada. Meh, tukang gambar. Kamera tak buka kamera tak? Gambar yang Oh ya Allah, sorry. Buka gambar. Mana? Ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okay, Dengar? Boleh dengar, sambung. Okey. Alright. Baru ni apa ni? Ada ustaz tu kata nak menjadikan Quran tu sebagai pelindung kita. Semasa dalam kubur, semasa kita dah mati, kita hendaklah membaca Zahrain. Iaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Dua surah tu. Sentiasa baca. Takkanlah kita habis satu hari. Tak. Kita mungkin ambil 5 line sehari kan. Lepas tu habis pulang balik. Gitulah. Dia kata tu menjadi syafaat untuk kita. Besok Quran tu apabila muka nakir tanya kita soalan-soalan muka nakir tu, dia yang jawab. Dia malaikat muka nakir tu kata, kamu ni siapa? Lari daripada sini, aku nak tanya orang ni. Dia kata tak boleh, ni adalah hak aku. Jadi aku akan bertanggungjawab soalan-soalanmu. Dia ikut kepala Quran tu duduk di kepala. Ikut kaki, Quran tu di kaki. Semua amalan-amalan ibadat yang lain tak boleh. Solat ke, puasa ke, atau haji sebagainya, tak boleh menjadi saksi, tak boleh memberi syafaat. Quran tu dan juga Quran yang kita baca pagi-pagi tu. Sebelum solat tahajud. Sebelum solat tahajud tu, kita baca sikit ayat dalam 50 ayat. Itu juga menjadi saksi. Ada dulu saya dah pergi, dah rasa ayat-ayat Quran tu. Yang kita kena baca surah Al-Imran akhir. Ada 3. Muzammil dengan Mudassir. Ada dah Al-Imran tu Mudassir. Kalau tu nanti saya bawa. So tak apa-apa putus. Ada dulu bagi. Jadi kalau kita nak solat tahajud tu kita baca dulu. Belum solat. Baca sebelum solat. Bukan selepas, sebelum. Barulah kita solat tahajud, dan terusnya solat lain-lain. Okey, hari ni muka surat 289. 289. Saya nak baru ni saya janji nak bagi tahu ayat-ayat yang menjadi pengharaman Arak. Kan? Cuba kita tengok. Yang pertama surah An-Nisa. Ayat 43. Muka surat 85. 85. Quran. Bukan tu. Quran 85.
Mula-mula itu ayat pertama. Ayat yang mengharamkan arak yang pertama. Surah Al-Imran, An-Nisa. Bab 5. Ada dari Quran. Surat 85. Ayatnya 43. Tapi bukanlah semua. Ayat 43. Tengok. Surat 85. 85. Jumpa dah? Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Itu ayat mula-mula yang mengharamkan arak. Jadi Allah larang kita jangan menghampiri solat ketika mabuk, sukar. Jadi artinya orang Arab kalau nak sembahyang Zuhur pukul 1 tu mungkin pukul 12 tu tak minum dah lah. Takut mabuk kan. Kemudian lepas pada tu dia minum, lepas nak asar dia tak minum lagi. Gitulah. Tu mula-mula. Untuk sebab nak orang Arab ni sebati dah dengan arak. Macam satu habit, satu perkara yang tak boleh dia tinggalkan. Jadi apabila nak haramkan, kena ansur-ansur lah Allah bagi. Kemudian ayat yang kedua yang mengharamkan arak ialah muka surat 34 surah Al-Baqarah ayat 219. 34. 34. Hmm. 219. Muka surat 34. Tu. 34 ayat 219. Okey, baca. Coba baca. Siapa? يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ويسألونك ماذا ينفقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Okey, baca terjemahan dia tu. Kecil. Terjemahan 219. Mereka bertanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka lakukan. Katakanlah, kelebihan daripada apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Itu ayat kedua yang mengharamkan arak. Dia cakap arak dan judi itu dua-dua ada manfaat, ada mudarat. Tapi manfaat tu dia kata lebih ismun, dosa tu lebih besar daripada manfaat. Kan kalau orang yang sakit tu kan guna arak. Kan? Jadi ada manfaat dia. Tapi manfaat tu kalau dibanding dengan dosa, lebih dosa lagi. Allah kata. Jadi kalau boleh tinggalkanlah yang arak tu seolahnya gitu. Tu dia cakap dulu ada manfaat, ada mudarat. Dia tak larang lagi. Tak kata jangan hampiri tak. Tu cara Allah nak memujuk orang Arab kan supaya jangan kerana arak tu tak masuk Islam ataupun lari daripada Islam.
Jadi dia buat macam tu. Itu ayat kedua. Ya, dulu dia diberi kelonggaran. Tapi sekarang dah tak boleh. Nah, dalam tu ada ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 90. Muka surat 122. 90 Al-Ma'idah. Muka surat 122. Ayat 90. Daripada 122 sampai 123 tu. Sebab di atas tu. Dua tiga. Ya. 123. Silap saya. 123 tu. Bukan 122 123. Ayat 90. Ayat 90 je. Tapi ayat akhir tu adalah lagi disebutnya. Okey, baca mah ayat tu. 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu lam panjang dua harakat. Wal azlam wal azlam min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai baca Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan kejahatan, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berjaya. Ni baru dilarang. Yang ketiga baru fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dia cerita dulu arak tu macam mana. Dia ada 4 benda sini. Khamru, maisir, ansab, al-azlam. Arak, minuman keras, berjudi, bertemu nasib dan berhala. Semua benda-benda tu dirangkumkan 4 perkara tu. Kemudian dia kata tu adalah satu rijsun, satu perkara yang kecil, min amali syaitan, dan dia salah satu daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhkan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat bawah-bawah ni ada lagi lah tu. Dia sebut. Jadi itu yang ketiga baru diharamkan. Tak boleh dah lah. Lepas pada ni. Tak boleh melakukan judi, arak tu, minum arak. Lepas tu dia cerita pula tu, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah fahal antum muntahun. Sesungguhnya dia kata syaitan tu suka menjadikan kamu perseteruan, marah-marah. Kan orang yang melakukan judi, masa judi atau minum arak tu selalu berlaku pergaduhan. Inilah Allah dah beritahu dah. Adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Dalam minum arak dan juga judi, dan wa yasuddakum an zikrillah. Dan judi arak tu menegah kamu daripada mengingati Allah. Lalai kan. Dah berjudi, minum arak tu lalai. Kemudian wa anis solah, dan daripada melakukan solat. Fahal antum muntahun. Maka adakah tidakkah kamu mahu berhenti?
Itu dalam 2-3 ayat lah Allah terangkan kepada kita. Tapi yang kita nak ambilnya di sini fajtanibu. Jauhkanlah daripada Ya, Ustazah. Ya, agaknya lah antara satu ayat, 2 ayat, 3 ayat yang ke masa tu berapa lama dia tak tahu dah. Tapi mungkin supaya umat Islam tu dah kuat, dah apa ni boleh tinggalkan. Mungkin lama tu antara sukara dengan yang kedua tu terutamanya. Dia tak adalah dekat-dekat turun tu ayat tu. Tak tahu pula lah apa lama, kena tengok dalam tafsir lah. Makan masa yang lama saya rasa. Barulah boleh diharamkan. Itu pun selepas daripada ni, selepas ayat ketiga ni, semua orang-orang Arab tu keluarkan arak tu. Buang. Pecah-pecah-pecahnya buang. Semua. Tak boleh. Dia tak jual ke orang. Bagi saja dah. Dia tumpah. Dia kalau bagi itu yang maksudnya tak. Maksudnya di situ dia cuba mencegah kemungkaran kan. Sepatutnya dia tak boleh minum, tak bagilah kawan lain pun minum walaupun kafir dah. Tapi ramai lagi sebenarnya orang Arab tu yang ayalah orang Arab yang kafir tu minum, amalkan. Okey, kita mula daripada 289 Ambil daripada innallah dah. Innallaha rafa'a ankumul khata'a wan nisyan. Dia kata ni ada Hasan Basri ni. Al Hasan Basri. Dia cerita dia ada 5 perkara dalam perenggan ni. 5 perkara yang ditegah yang dilakukan. Pertama, memberi kekayaan kepada kamu, infak harta itu atau kurniaan Allah dengan ikhlas. Maka pahalanya Allah gandakan daripada 10 ke 700 ataupun lebih daripada itu. Lebih pada 700. Kalau 700 ni ayat itulah ayat yang dalam surah Al-Baqarah. Allazina yunfiquna amwalahum. Rasanya apa tu? Dia kata akan digandakan. Tumbuh sepokok. Dari pada sepokok tu ada 7 tangkai. Setiap tangkai itu 100. Jadi 700 lah pahala tu. Tengok ayat tu. Saya tak ingat nak tengok. Jadi daripada 1 pokok dia jadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu 100 biji. Jadi 700 kali ganda lah. Ataupun kadang-kadang Allah boleh ganda lebih daripada itu. Ini pertama, Hasan Basri kata. Jadi kalau kita infak harta kita dengan ikhlas. Mesti ada ikhlas tu. Pahalanya akan digandakan daripada 10 sehingga 700 kali ganda. Yang kedua, Allah mengambil daripadamu apa-apa berupa harta. Maksudnya diberi bala bencana pada kita, sama ada harta ke, nyawa ke, anak-anak kita ke. Maka kemudian kamu sabar. Rela Allah beri padamu rahmat dan selawat. Selawat tu kesejahteraan. Kan kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
itu kita doakan Rasulullah kesejahteraan dia. Jadi selawat itu kesejahteraan. Dan yang keduanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambahkan rezeki itu. Ni kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 7. In syakartum la azidannakum. Muka surat 256. 256. Jumpa. Dah ada. Dah, yang Quran. Jadi in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pun tak bersyukur, kita dapat azab yang pedih. Jadi ayat 7. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti pasti Allah akan menambah nikmat tu kepadamu. Yakni jika kamu sekalian mensyukuri nikmatku, Allah menjadikan aku benar-benar akan menambah nikmat. Aku menjadikan benar-benar. Maksudnya sungguh-sungguhlah Allah beri. Bukan omong kosong ataupun bukannya tak cakap saja. Tapi Allah kata, aku benar-benar akan menambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tak bersyukur nikmat tu, aku akan beri kamu azab yang pedih di akhirat nanti. Lepas tu yang keempat, benda yang keempat yang disebut dalam ni, melakukan dosa sehingga menjadi kafir. Melakukan dosa sehingga menjadi kafir. Maksudnya jahat sangatlah, kan? Kalau orang kafir itu halal ke, haram ke, apa ke, dia akan lakukan. Jadi sejahat-jahat orang kafir. Kemudian dia bertaubat. Dia lakukan dosa, dia bertaubat. Allah menerima taubat. Dia sebut sini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita ambil ni daripada mana? Selalu kita dah baca. Lepas wujud tu. Allahumma ja'alna ataupun waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. 3 benda yang Allah nak beri kita. Tawwabin, mutatahhirin, ibadika sholihin. Kalau saya tambah lagi, waj'alni syakuran. Nanti sekejap. Dia kalau nak baca ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakura. Waj'alni saburan syakura. Jadi orang yang sabar, orang bersyukur, saburan syakura. Waj'alni azkuraka zikran katsira. Menyebut nama Allah banyak-banyak. Wa usabbihu bukratan wa asila. Dan ingat pada Allah waktu pagi dan petang. Apalah tu sajalah saya bagi tahu. Tapi dia senang je. Saburan syakur, satu-satu perkataan je. Azkuraka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Supaya kita ni sentiasa. Tapi kadang-kadang doa tu terlupa nak baca dah. Sebenarnya doa tu paling
baik sekali. Kita minta dengan Allah beberapa benda. Dan kalau dah lama kita minta, insya-Allah diberi dah. Hari ni tak beri, esok minta lagi, lusa minta lagi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, insya-Allah dah diberi dah. Gitulah kita harapkan. Jadi dia kata kita jadi apa ni, orang yang bersyukur dan apa ni, tawabin, orang yang bertaubat dan orang yang suci bersih, mutatahirin. Suci bersih. Allah menyukai orang yang menyucikan diri, artinya menyucikan dirinya dari berbagai macam kotoran. Merupakan segala sesuatu yang dilarang seperti mencampuri wanita yang sedang haid. Ini contoh dia. Mencampuri wanita yang sedang haid. Tak bolehlah, haram kan? Ataupun mencampuri tidak pada tempatnya. Lepas tu yang keempatnya, dan yang kelima. Yang kelima tu, mintalah kepadaku, nescaya aku terima permintaanmu. Tu kita kena minta dengan Allah. Kan terutamanya malam-malam tu, sudah bangun tahajud tu, mintalah apa yang kita nak. Dia kata minta, andaikan Jibril dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepadamu, nescaya mereka berasa sudah luar biasa mendapat pemberian itu. Iaitu mintalah kamu kepadaku, nescaya aku terima permintaan. Tapi malaikat dia tak ada nak minta dah. Dia kan dia tak berdosa, tak ada apa-apa. Tapi dia umpamakan, kalaulah diberi apa ni, permintaan tu pada Jibril dan Mikail, tentulah dia minta dengan Allah. Jadi apa lagi kalau dengan kita? Kita minta dah dengan Melayu je, bukannya Arab-Arabnya. Minta dengan Melayu je. Kemudian satu lagi sini, ma qaddama rajulun syai'an baina yadayhi ahabba ilaihi wala huwa fi a'zama ajran min waladin qaddamahu baina yadayhi ibna isnata asyara sana. Ni Yahya bin Jabir, dia kata Rasulullah SAW bersabda, tapi ada sikit saya tertanya-tanya. Apa benda 12 tahun? Cuba tengok. Tiada sesuatu yang dapat dikemukakan oleh seorang di depannya yang sangat ia suka dan yang lebih besar pahalanya daripada putera yang dikemukakan di depannya ketika usia 12 tahun. Apa maksudnya 12 tahun? Balik. Mungkin dah kan? Jadi umur kanak-kanak yang macam tu Allah paling suka, sayang kan. Tu saya baca, apa benda lah 12 tahun. Itulah. Kita putera yang dikemukakan di depannya sekiranya usia 12 tahun. Mungkinlah anak yang dah cukup umur balik.
Lebih kurang kalau lelaki 12 kan. Tapi kalau perempuan 9 tahun je. Itulah kalau kita baca seorang tak ni. Apa benda? Kemudian dia kata sabar tu adalah pada pertama kali kita dapat musibah. Kan kita dah tahu dah sebelum-sebelum ni. Memang dia tak boleh nak tunggu yang kemudian tu. Dah fikir banyak dah. Dah kita insaf dah kan. Ni yang mula-mula. Dah ngomong habis dah. Barulah nak mula kata sabarlah. Terimalah. Redalah kan. Sebenarnya kurang pahala tu. Kan masa tu. Tapi yang mula-mula itulah baru dapat pahala yang betul-betul. Kemudian satu lagi ni, Majusi tu apa dia kata bodoh cuba baca perenggan tu. Seorang Majusi untuk takziah pada dia, pada Abdullah ni Mubarak. Lalu kata si Majusi tu, seorang yang berakal harus berbuat pada hari ini. Maksudnya dia akan rasa sabar ke, terima, reda tu. Hari ni lah hari yang dia terima musibah tu kan. Bukanlah nak fikir-fikir dulu. 5 hari dah baru tu kan. Dia kata sini 5 hari kan. Jadi dia kata dilakukan oleh seorang bodoh sesudah 5 hari. Jadi 5 hari baru dia fikir. Patutnya sabar, patutnya terima reda. Ya. Jadi kita tak tahu kita itu mungkin ada seminggu kalau Jadi Abdullah berkata pada kawan dia, catatlah olehmu ini, yakni sedang orang Majusi bisa memberi nasihat begitu padahal tidak mengerti pahala dan syurga. Dia tak tahu kan orang Majusi itu tidaklah diberitahu tentang pahala dan neraka, syurga sebagainya. Tapi dia fikir begitu. Kemudian bawah tu man azza musaban kana lahu mislu ajri. Siapa yang menghibur orang tertimpa musibah tu, dia juga akan dapat pahala. Sama-sama. Kita kalau kita pergi bagi takziah kan baru ni dapat pahala tu. Dapat kalau kita ditanya apa bagi takziah pada dia, insya-Allah kita dapat pahala juga. Jadi macam nilah. Dia akan dapat pahala sama. Terutamanya kita memberikan semangat kan kat dia. Semangat menghiburkannya. Kemudian Rasulullah bersabda, dia kadang-kadang itu tu kering sedap. Kita tersedak bila kita diumat dia. Kemarin sekarang kok. Tak ingat. Dia kata sabar tu ada 3 benda.
Pertama, sabar menjalani taat. Maksudnya melakukan ibadat pada Allah tu sabar. Dalam sembahyang, puasa, semuanya tu kita sabar. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Kalau kita kena musibah, kita sabar juga. Yang ketiganya, sabar meninggalkan maksiat. Ini tigalah. Pertama, taat pada Allah, sabar juga. Yang kedua, terkena musibah, sabar juga. Kemudian meninggalkan maksiat pun sabar juga. Dia ada 3 bidang lah. Tapi pahalanya melainan. Kalau apa ni? Okay, bismillah. Jadi ada 3 tu, maka siapa sabar atas penderitaan musibah. Kalau kita sabar menerima musibah tu, pahalanya 300 darjah. Dapat. Paling rendah lah. Kemudian yang keduanya, sabar melakukan amal ibadat pada Allah, dapat 600 darjah. Yang paling tinggi ialah meninggalkan maksiat. Sabar meninggal maksiat dapat 900. 300, 600, 900. Yang paling tingginya ialah meninggalkan berbuat maksiat. Sebab susah juga kalau orang yang sentiasa orang yang habit dia dah melakukan maksiat, nak tinggalkan tu susah kan. Jadi dia terpaksa lah, mungkin berdengkek-dengkek sikit dah. Kalau dia tidak buat gitu, nanti lambat jugalah. Itu 3 perkara, 3 benda sabar. Sabar melakukan amal ibadat, sabar menerima musibah, sabar meninggalkan kejahatan. Okey. Kemudian Ibn Abbas berkata, pertama yang tertulis dalam Lauh Mahfuz tu ada benda yang tertulis. Siddiqin tu. Siddiq. Kalau orang tu apa? Aku Allah tiada Tuhan kecuali aku dan Muhammad itu utusanku. Siapa yang menyerahkan kepada utusanku dan sabar akan ujianku dan mensyukuri nikmatku. 3 lah bendanya. Pertama, menyerah pada keputusan tu. Artinya Allah ada takdir tu, dia serahnya. Memang Allah yang menentukan. Itu pertama. Yang keduanya, sabar atas ujian, bala bencana lah. Dan ketiganya, mensyukuri nikmat. Jadi kalau dia ada 3 tu dalam diri dia, maka dia aku catatkan ia seorang siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kan? As-Siddiq tu membenarkan. Jadi membenarkan tu tak kira macam Rasulullah Isra Mi'raj. Apabila Rasulullah turun dah sampai ke Masjidil Haram tu,
ceritalah pada apa namanya orang-orang kafir itu, Abu Jahal lah sebagainya. Dia memang tak percayalah. Lepas tu dia cerita kat Abu Bakar. Dia kata malam tadi Muhammad dijalankan ke apa daripada sini ke Masjid Aqsa, lepas tu dinaikkan ke langit. Lepas tu Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, aku percaya. Itulah menunjukkan Siddiq tu. Jadi dia tak bantah, dia kata betul ke tak kamu cerita tak ada apa yang dibawa oleh Muhammad tu semuanya benar. Itu nama dia Siddiq. Jadi dia kata aku bangkitkan pada hari kiamat bersama Siddiqin. Kan kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu maksud orang yang dapat nikmat pada Allah tu ada beberapa orang. Pertama siddiqin, syuhada, apa lagi? Dalam surah An-Nisa rasanya. Surah An-Nisa. Tafsir daripada an'amta alaihim. Minas siddiqin wa syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu maksud orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi orang siddiqin. Jadi kalau sebaliknya orang tidak menerima keputusan Allah, artinya dia kata, apa asyik aku dah kena, kan? Dan tidak sabar ujian tu dan tidak mensyukuri nikmat tu sebalik hak tadilah, maka hendaknya mencari Tuhan selain Allah. Nak cari ke mana? Nak cari ke mana? Pergi. Duduk bukan di bawah naungan langit aku misalnya. Bukan berpijak di bumi aku. Dapat ke kita? Tak ada kan? Jadi kita kena ada 3 tadilah. Apa pertama? Sabar ujian. Menerima keputusan Allah, sabar ujian Allah, lepas tu syukur nikmat. 3 tu kita nama siddiqin. Tapi kalau kita sebaliknya, 3 tu kita sebaliknya, Allah kata, pergi carilah Tuhan lain daripada aku. Ataupun pergilah duduk di bumi yang bukan bumi aku. Berlindung di bawah langit. Bukan berlindung di bawah langit aku. Artinya marah kan? Marah sangat-sangat lah tu. Dia marah sangat-sangat. Kemudian Allah Abdullah Mubarak ni kata musibah itu hanya satu bala. Musibah itu adalah satu bencana, bala. Tetapi jika orang mengeluh, dia mengeluh. Kan? Mengeluh dengan tak percaya, tak nak lah bala tu. Apalah. Si aku. Tak ada orang lain juga. Kan? Sebenarnya semua itu dah diatur oleh Allah. Jadi begitu tu diatur oleh Allah. Jadi kalau mengeluh maka menjadi 2 bala. Double. 2. Kalau double, yang satu bala musibah dan yang keduanya hilangnya pahala musibah. Jadi hilang sabarlah. Kan? Hilang sabar. Hilangnya sabar. Jadi kita menerima musibah, kita kata apalah, asyik aku dah kena ni.
benda-benda ni. Tak menerima takdir Allah. Sebenarnya perjalanan kita tu dah diatur. Cuma kita tak tahu je. Kita rasa akulah pergi tadi sana tadi. Kerana pergi sana lah berlaku aksiden misalnya kan. Pergi sana lah. Dia tetap dah. Kalau misalnya terlewat seminit kan tak jadi kan. Kalau cepat ke ataupun tak melalui benda tu tak jadi. Dia nak kena tepat masa. Allah angkat dah kita, Allah gerakkan kaki kita. Melangkah, gerak. Maka bertemulah musibah. Sebab musabab tu. Tak boleh. Itu dah anugerah. Tu sebab orang Kelantan dipanggil anugerah. Nak gerah. Nak gerah. Sebenarnya anugerah Allah berlaku gitu musibah. Anugerah. Sebenarnya kita kata bala kan, bala bencana. Tapi ya, garuh tu musibah tu lah. Anugerah. Kita nak gerah. Sebenarnya bala bencana tapi dia sebut anugerah. Anugerah Allah nak beri kepada kita. Nak beri pahala tu lah sebenarnya kan. Nak beri tu beri pahala pada kita. Tapi kita tak sedar. Kita dah kata, kalau tak pergi tadi tak jadi kan. Macam saya baru ni tu lah. Aksiden tu kan. Kalau silap sikit tak. Kalau lambat sikit tak. Tak berlaku. Kalau benda kalau ni memang tak ada. Tak ada kalau. Lepas tu saya terfikir, aku berlakunya di atas bukit tu. Kan atas bukit tu tempat rata tu. Kalaunya silap ke bawah sikit. Kan? Tak tahulah macam mana. Tapi Allah tu jaga kita lagi. Pelihara saya supaya jangan pergi ke bawah tu. Kan? Kalau jatuh budak dia nak maksudnya Allah masih sayang je kita lah kan. Supaya kita terus menerus. Walaupun sebabnya kenapa tadi jatuh. berlaku situ. Dan tak sedar. Berlaku tu benda tu dalam berlaku macam terbelajar kat situ sebab Dia separah sedar. itulah. Kalau kita tak kena pada diri kita, kita rasa apalah kan. Tapi apabila dah kena pada diri kita, tahulah bahawa benda tu benar-benar ujian daripada Allah. Okey, seterusnya tu siapa yang berasa tertimpa musibah, maka hendaklah mengingati musibah aku daripada aku, sebab itu termasuk musibah yang terbesar. Musibah ni satu perkara. Yang tadi kan dapat pahala banyak tu apa? Yang kedua 600. Musibah tu 600. Kalau tinggalkan maksiat tu jadi 900 darjah. Dan faham ke tak tu yang tu siapa yang berasa tertimpa musibah?
Lagi sekali lah Ustazah ulang. Daripadaku. Sebab itu termasuk musibah yang terbesar. Musibah itu adalah suatu bencana yang besar kalau kita. Sebab kan dia nak kesabaran, redha. Ini lagi daripada apa? Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata Rasulullah SAW bersabda, manishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat wa man ashfaqa minan nar laha 'anil syahwati wa man raqabal mauta tarakal lazzati wa man zahida fid dunya hanat alaihil masaib. Dia kata siapa yang rindu pada syurga, segera berbuat kebaikan. Maksudnya cepat-cepatlah kita lakukan apa-apa yang boleh bawa kepada amal soleh. Amal soleh tu, kerana kalau siapa yang takut dari neraka, lupa pada salawat. Maksudnya lupa melakukan zikir. Dan siapa yang ingat mati meninggalkan kesenangan, dan siapa zahid ni, zuhud lah ni. Di dunia ringan baginya segala musibah. Saya Amidi deh. Bagi segala musibah. Hari ni ada appointment di hotel sedang tak? Wah, dia call ke? Dia Kejap. Ada ke? Macam mana? Tak ada lah. ada. Okey. Okey, nak beritahu orang lain kot. Tak ada nak tukar tarikh lain kot. Waktu lain ke apa ke. Ada tahu lah. Nanti tengok balik. Pas. Sobat. Yang kedua tu takut dari neraka. Bukan selawat itu kita ada baca ayat yang dia punya sebelum terjemahan tu. Kalau minan nari laha anis syahawat. Syahwat ini bukan selawat lah, syahwat. Anis syahwat. Ini selawat dia tulis kan. Lupa pada syahwat kan. Jangan buatlah. Jangan buat perkara-perkara yang merangsangkan syahwat. Tak? Kan? Betul tak? Betul ke tu? Kalau takut dari neraka, lupa pada syahwat. Syahwat ni hawa nafsu lah. Tapi kalau tadi kan lain rasa tak? Dan siapa yang ingat mati meninggalkan kesenangan. Masuk kesenangan dunia lah, kemewahan-kemewahan dunia tu tinggalkan. Kalau kita ingat mati, lepas tu dan siapa zuhud ni. Kan zahida, waman zahida. Fi dunia ringan baginya segala musibah.
Tidak ada menimpa macam-macam berlaku apa-apalah. Maksudnya tidak ada yang menimpanya macam tak berlaku apa-apa. Kalau dia zuhud tu. Kalau pun menimpa dia musibah tu tapi dia tak rasa benda tu. Sebab kan dia kembali pada Allah. Dia tak rasa benda tu satu bebanan. Satu bebanan. Sebab kalau kita baca betul-betul kan tak apa nak faham dah. Jadi kalau dia zuhud, maksudnya zuhud dunia lah. Tak, dia tinggalkan kemewahan-kemewahan dunia dan dia tumpukan pada amal ibadat pada Allah, maka ringan baginya segala musibah. Kena juga, tapi bagi dia tak ada apa-apa. Tak rasa. Sebab dia rasa itu adalah takdir Allah. Sudah diatur oleh Allah. Sudah di anugerah. Anugerah Allah. Okey, kita akan habis ni sikit. Alhamdulillah. Habis. Ini pun lagi susah. Haji tengok. Siapa yang pagi-pagi susah memikirkan dunia, maka ia pagi-pagi telah mendapat muka Allah. Pagi dia dah fikir dah nak. Pagi-pagi susah memikirkan dunia. Masuk pagi-pagi dia dah fikirkan untuk keduniaan dah. Dunia je, maka telah mendapat kemurkaan Allah. Sepatutnya dia kena ingat untuk apa nak buat hari ni kan. Selawat ke, amal ke, apa-apalah. Utamakan pada Allah. Tapi sini orang ni dia utamakan dunia. Betul ke tu? Wajiban. Kedua, siapa yang mengeluh kerana ditimpa musibah, maka ia mengeluh pada Tuhannya. Kalau dia kata apa ni, benda ni tak sepatutnya aku kena kan, maka dia seolah-olah menolak takdir Allah. Sakit macam mana? Sakit. Nak bagi tahu orang pun dia orang kata tak boleh kan. Jangan bagi tahu orang kita sakit. Yalah kalau orang tanya nak tahu tu kita bagi tahu je lah kan. Tak adalah rahsia, tapi nak mana-mana nak pergi cerita aku ni gini sakit, seolahnya kita tak terima takdir Allah. Itulah. Nak kongsi supaya orang doa, niatnya supaya orang doa, insya-Allah. Tapi kita pun tidaklah memberitahu tu cara menambah-nambah dah. Sekadar yang betul-betul nak Yang ketiga, siapa yang tidak hirau dari mana rezeki itu. Dia tak kisah. Tak kira rezeki itu daripada mana, tak kira. Sama ada mungkin daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Maka Allah kata Allah tidak hiraukan dari pintu mana ia akan masuk neraka. Sebab dia dah bercampur haram halal tadi kan. Sebab dia tak kisah. Benda tu daripada mana ke mana tak tahu.
Patutnya kita kena tahu rezeki itu daripada mana. Sumber yang halal ke sumber yang haram. Kalau halal kita ambil lah kan. Yang haram tolak lah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa dan akan masuk neraka sambil menangis. Neraka menangis. Maksudnya di dunia ni dia seronok-seronok lah. Suka, gembira kan. Rumahnya dengan besar. Apa nama ni. Macam-macam lah. Lepas tu di akhirat nanti dia akan menangis masuk neraka. Apa ni? Sikit menangis, banyak apa dah? Sikit ketawa, banyak menangis. Sikit ketawa, banyak menangis. Ayat Quran. Lima, siapa yang sibuk memuaskan syahwat, ni betul. Semata-mata maka Allah akan mencabut dari hatinya rasa takut kepada akhirat. Kalau dia melakukan ikut hawa nafsu, tak kira halal haram, tak kira benda tu ditegah ke, dilarang ke sebagainya, maka Allah akan beri dia apa ni? Tak ada rasa takut kepada akhirat. Artinya dia akan lakukan apa sahajalah di dunia ni. Kalau kita tidak mengharapkan akhirat tu besok kan, kita rasa boleh buat apa sajalah. Tapi apabila kita ingat esok ada balasan, ada hari akhirat, maka kita akan sekat-sekatkan hawa nafsu kita, sekat-sekat. Nah, kalau kita rasa nak ni tak berfaedah atau tidak memberikan manfaat, maka kita jangan buat. Memanglah seronok-seronok ni tengok TV pun kalau cerita tu 3 jam tu tak terasa. Tak sedar. Dah 3 jam dah. Tapi kalau tengok apa ni Quran takus tak apa sejam pun. Tak sampai sejam pun. Mengantuknya Tuhan lah punya tahu. Kan buku 12 masa tu. Yang malam lah, kadang-kadang tengok malam dah, pukul 10 malam. Tapi kita kadang ada lagi 6. Yang ke-6, siapa yang merendah kepada orang kaya kerana harta kekayaannya, maka selalu terbayang di ruang matanya akan kemiskinannya. Maksudnya, kalau kita mengharapkan apa ni, belas kasihan orang kaya dah. Kita buat apa sajalah untuk orang kaya tu, walaupun benda tu haram dan sebagainya. Maka kita akan terfikir bahawa kita ni sangat-sangat miskin. Nak mengharapkan harta orang tu, orang kaya tu. Dan kita buat sebenarnya rezeki itu daripada Allah, bukan daripada orang kaya tu. Jadi kita kena fikir bahawa rezeki kita tu Allah yang pegang. Khair. Tak apa. Tang elok. Jadi kita ada berapa? 6 benda 6 perkara. Pertamanya pagi-pagi kita fikirkan kepada dunia.
kita akan dapat kemurkaan Allah. Sebab kita tak fikir dah akhirat. Tak fikirlah nak semayang, nak puasa, nak apa-apa semua. Tak. Tapi kita hanya memikirkan hal-hal dunia. Keseronokan dunia lah. Itu pertama. Kita juga ada juga urusan dunia yang merupakan ibadat. Yalah. Kita nak fikir je ibadat. Kerana Allah. Kerana Allah. Maksud dia sini ni, syahwat tu maksudnya dia nakkan kemewahan. Mewahan dunia sahaja. Dia tak fikir dah bahawa memang kalau yang perkara-perkara berkaitan dunia dan akhirat tu, misalnya dua-dua, kita kena imbang lah. Sebab kita tak boleh mengambil 100% akhirat. Kan? 100% dunia. Kena 50-50. Macam kan ada sahabat tu, dia sentiasa duduk masjid. Tapi dia ditanggung oleh adik-beradik dia yang menyara dia, mari makan sebagainya. Maka Rasulullah kata tak boleh gitu. Kena cari penghidupan tu. Penghidupan tu kena cari juga. Tapi mestilah cari tu yang halal. Kita tak boleh nak. Yang kedua tu, siapa yang mengeluh apabila dia timpa musibah, maka dia mengeluh pada Allah. Seolahnya rasa Allah tu tak adil. Allah tu nak beri ke dia je musibah tu kan. Sebenarnya semua orang kena. Tapi cara pertimbangan tu masing-masing. Ada dengan cara pertimbangan lebih banyak kepada katakanlah akhirat, dia lebih sikit, dunia sikit pun boleh, tapi jangan semata-mata pada dunia. Tak fikir dah untuk akhirat. Halal haram tu biar je, tak boleh. Yang ketiga, dia tidak hirau kepada rezeki dia tu halal haram tu, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka tu, tak kira pintu mana. Masuk pintu mana. Sebenarnya neraka tu jauh ke dalam. 70,000 ke dalam. Daripada atas ni nak sampai ke bawah 70,000 perjalanan. Tak tahu lah jauh setara mananya. Kan? Sebab ada satu kali tu Rasulullah dengar macam benda jatuh. Lepas tu sahabat-sahabat tanyalah, apa benda tu? Rasulullah jawab, itulah batu yang Allah jatuhkan 70,000 tahun dahulu, baru menyebok dalam neraka. Kan kita kena ingat apa tu? Illa waridha illa hatman maqdiyah. Ayat tu yang saya urai tu. Memang tiap-tiap orang kena lalui neraka tu. Tapi kita mohon doa pada Allah supaya dia ada tempat kan, kilat sebagai lalu sebagai kilat, lalu sebagai kuda, lalu sebagai binatang lain, lalu sebagai berjalan kaki. Jadi kita minta lah supaya benda tu kita dapat. Dan juga kita kena istiqamah. Allahumma ja'alna atau maj'alni istiqamah. Ya, kita ni kekal melakukan amal ibadah. Dan juga kita minta supaya rahmah. Boleh, Melayu je. Ya Allah, ya Tuhan, rezekikan. Rezekikan padaku. Boleh.
Bahasa Arab kan, bahasa Arab kan tak ingat. Tak lari. Kemudian siapa yang berbuat dosa tapi dia masuk neraka. Siapa yang berbuat dosa sambil ketawa. Maksudnya seronok, suka. Maka besok dia akan menangis masuk neraka. Itu yang keempat. Yang kelimanya, siapa yang sibuk memuaskan syahwat, maka Allah akan mencabut dari hatinya rasa takut kepada hari akhirat. Misalnya kata, tak apa. Macam Walid kan masa zaman Rasulullah. Neraka tu Sakor tu kan ada 19 malaikat. Dia kata, Allah, 19 malaikat. Kita larilah ke mana-mana. Dia ingat boleh lari. Dalam Mudassir, surah Al-Mudassir tu cerita apa maksud Sakor. Satu Allah bagilah perumpamaan bahawa dalam neraka Sakor tu ada 19 orang malaikat. Lepas tu dia menghanguskan semua dawahatun lil bashar. Itu apa lagi? Kenapa kamu masuk Sakor ni? Katanya Allah. Sebab aku tak beri makan pada orang miskin. Aku tidak sembahyang. Kita tengok dalam tu. Surah Mudassir. Mudassir. 575. Sa'usli Sakor wa ma adraka ma Sakor la tubqi wa la tazar. Tak tinggal. Dimakan habis neraka Sakor tu. Pak hati-hati kita hangus habis. Tapi tak mati. Lawahatul lil bashar. Akan hangus tu bashar ni kulit lah. Kemudian Allah kata alaiha tis'ata asyar. Lepas tu orang-orang kafir kata, kenapa Allah sebut 19 malaikat tu? Kan? Jadi Allah masa zaman Rasulullah, orang kafir tu selalu macam mengejek-ngejek lah. Alah, Sakor tu macam mana? Itu yang Allah berinya 19 malaikat jaga. Okey, kita habis situ Habis 5. Siapa sibuk syawadah ni. 6. Siapa yang merendah orang kaya, maka menunggukan harta kekayaan dia tu, maka selalu terbayang di ruang matanya akan kemiskinan dia. Artinya dia ni miskin, itu tak ada, ini tak ada kan. Terbayang dalam diri dia. Aku ni kursi cantik pun tak ada, ataupun langsir pun tak ada, tak bertukar-tukar. Tu dia fikir benda-benda yang mewah tu Allah tak beri pada dia. Sebenarnya kita jangan fikir sangat, jangan tengok orang atas, tengok orang bawah. Orang bawah kita. Aku ada kereta, orang lain tu ada basikal je kan. Jangan tengok orang tu ada Mercedes. Basikal mahal sekarang. Motor mahal. Motor pun warna buluh kan. Padahal tak gila-gila.
Itulah jadinya artinya kita jangan fikir dunia tu 100%. Jangan fikirkan. Sebahagian bolehlah sebabnya kita tak adalah nak kata tinggal kemiskinan kan. Biarlah aku miskin, tak ada apa-apa benda. Jangan, boleh kita cari kalau kita boleh carilah kekayaan tu. Tapi di samping kekayaan tu keluarkan zakat, sedekah. Jadi kita dapat pahalanya lebih. Okey. Habis itu kita fadilat wudu. Okey. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalibati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nastaudi'uka na'udzuka wa adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'al fika nafika wa iyadika wa jawarika wa amanika min kulli syarrin kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi ainin wa zi baghin kulli syarrin kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Macam mana ni untuk hari ni? Dengan ilmu yang ketek saya tu jelas saya boleh baginya. Niat-niat diri. Itulah kita mengingati antara kita sama kita. Jadi apa-apa kekurangan datang daripada saya, yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta maaf apa-apa salah silap, kekurangan kita. Terima kasih Ustazah. Kalau tak belajar pun nak belajar. Nanti kita tekan ni. Dah. Terima kasih Bujah.